Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita ke kitab Zadul Muta'allim Bab Hudud. Pada malam ini 179. Di bawah sekali, hukuman berliwat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Hukuman berliwat. Liwat ni apa dia? Al-ityanu fid dubur sawa'un akana sama ada lelaki ataupun perempuan mendatangi dubur, maksudnya melakukan hubungan seksual melalui dubur. Dubur ialah kemaluan bahagian belakang, tempat keluar najis, buang air besar, itu dubur. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dubur lelaki atau dubur perempuan, kecuali isteri ya, nanti ada kita akan sentuh secara khususnya. Hukuman berliwat ialah seperti hukuman berzina. Dalam mazhab Syafi'i serupalah seperti hukuman berzina. Sekiranya si pelaku itu muhsan, pernah berkahwin dan melakukan persetubuhan secara halal, maka dia dihukum rejam sampai mati. Dan jika sekiranya dia tidak muhsan, disebat 100 kali dan dibuang negeri setahun. Itu hukuman berzina yang telah pun kita huraikan pada kali yang terakhir. Maka liwat ni begitu jugalah. Cuma ada ikhtilaf ulama ni dalam mazhab-mazhab lain. Cuma mazhab Syafi'i begitulah hukumannya. Kerana liwat ini serupa dengan zina. Bahkan kata ulama lebih keji lagi. Lebih keji lagi. Kerana dia melakukan sesuatu yang di luar batas normal seseorang manusia. Baik. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kana fahishah, perbuatan yang keji. Juga apabila disebutkan tentang liwat, menggunakan ata'tunal fahishata. Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Surah Al-A'raf ayat 80. Ata'tunal fahisha. Ya. Allah SWT menggunakan perkataan al-fahishah merujuk kepada zina. Juga dalam surah Al-A'raf ni Allah SWT sebut ata'tunal fahishata. Apakah kamu mendatangi perkara keji yang mana tidak didahului oleh seseorang pun sebelum kamu daripada sekalian alam ini. Artinya orang yang sebelum kaum Nabi Lut ini tak buat. Datang kaum kepada Nabi Lut, mereka buat. Dan zina itu adalah seburuk-buruk jalan, sekeji-keji dosa. Dan Allah SWT juga menggunakan perkataan al-fahishah merujuk kepada liwat. Jadi sebab itu hukumnya
sama. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan." Apabila seorang lelaki mendatangi lelaki lain, maksudnya melakukan hubungan seksual melalui duburnya, fahuma zaniyan, kedua-duanya itu adalah penzina. Penzina. Dan hukumnya seperti hukum berzina. Baik. Kalau dalam mazhab yang lain lebih dahsyat lagi hukumannya. Ini sebenarnya dalam ada qaul Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan bahawa dihukum mati, ya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih." Riwayat Imam Tirmizi, apabila kamu mendapati ada yang melakukan amalan kaum Nabi Lut, iaitu liwat, maka hendaklah kamu bunuh orang yang melakukan, orang yang diperlakukan. Ya, orang yang melakukan dan orang yang diperlakukan. Itu satu qaul pada mazhab, pada Imam Syafi'i juga. Ya. Cuma mazhabnya, bila sebut mazhabnya, maka hukuman yang dijalankan dalam mazhab Syafi'i mengikut seperti mana hukuman zina. Dan para khulafa ar-rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq wa Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Zubair, bukan khulafa ar-rasyidin saja, ya. Yang sini disebut Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, itu khulafa ar-rasyidin. Dan khalifah yang lain seperti siapa? Abdullah bin Zubair, Hisham bin Abdul Malik. Apa hukumannya? Harraqa al-Lutiyah bin nar. Bakar hukumannya. Bakar. Baik. Sekiranya liwat itu berlaku kepada isteri, maka hukumnya haram dan berdosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak dikenakan hukum hudud, ya. Tidak termasuk hukum hudud. Kalau ta'zir, ta'zir. Tapi bukan hukum hudud. Kerana di situ ada syubhah ni. Ada syubhah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha." Riwayat At-Tirmizi, bahawa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di hari kiamat, tidak akan melihat kepada seseorang yang menjima istrinya di dubur. Man ata ha'idan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha. Siapa-siapa yang mendatangi isteri dalam keadaan dia haid pada farasnya, atau mendatangi isteri pada duburnya, atau kahinan, atau mendatangi kahin, tok nujum, faqad kafara bima ansala ala Muhammadin, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu hadis riwayat Abu Hurairah. Mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Dan Nabi SAW juga bersabda, dilaknat orang yang mendatangi isterinya pada
duburnya. Azzarahul qadi, maka dia termasuk hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Dia tak masuk had. Kerana dia ada syubhatnya. Isteri. Nah, kalau orang lain tu dah sah-sah. Termasuk hukum hudud. Ya. Kalau isteri ada syubhatnya. Tapi berdosa besar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dan boleh ditakzir, dikenakan hukuman oleh qadi, hakim, pemerintah. Baik. Dan takzir itu tidaklah sampai had yang paling rendah daripada hukum hudud. Misalnya hukum hudud ni sebatan 40 kali. Tak boleh lebih daripada itulah. Ya, man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Siapa yang sampai kepada menghukum kepada hukuman had sedangkan hukuman itu tidak berbentuk hudud, maka dia telah melanggar, melampaui batas. Ya, telah melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak boleh lebih. Ta'zir ni dia tak boleh lebih pada hudud. Hukuman hudud misalnya nanti dalam bab minum arak 80 kali sebatan. Ya, misalnya. Baik. 40 ya. Jika hamba 20 kali. Dan ada juga sebenarnya 80 kali seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tambahan. Hukum mendatangi binatang. Mendatangi maksudnya melakukan hubungan seksual dengan binatang. Masuk hukum mana? Masuk hukum ta'zir. Ditakzir. Dia tak masuk hukum berzina, hukum melewat dan sebagainya. Ada, tak payahlah. Laisa 'ala alladhi ya'ti al-bahimata haddan. Bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tidak ada had, tidak ada hukum hudud bagi yang mendatangi binatang. Ta'zir tuan-tuan dan puan-puan terserahlah kepada pemerintah. Nak dipenjara, nak dibuang negeri, terserahlah pada kebijaksanaan qadi ataupun hakim. Baik. Mengikut kepentingan masyarakat. Kepentingan maslahah pada penjenayah itu sendiri. Contoh. Bagaimana nak dihukum. Baik. Hukuman meminum arak. Arak apa dia? Setiap yang memabukkan adalah arak, khamrun. Khamar ya. Saya cerita dari masjid ni. Saya pergi baca surat khabar di tepi sawah. Di sebuah wakaf. Ada pokok durian berhampiran wakaf tu. Ada 2 guni botol arak di situ. Ada cap orang tua, ada cap rambutan. Arak itu arak Thailand.
Arak Thailand ni arak Siam. Kandungan alkohol dia 40% ke atas. Berarti minum sebotol mabuk situ dah. Tongil lalu. Kalau guna minum jenis stout, minum Carlsberg kena 6 tin baru sama dengan satu botol. Kerana Carlsberg 6% baru. Heineken, Tiger baru 4.5% kadar alkohol dia. Kena arak Siam tu nonggeng lalu. Putuh tali perut agaknya. Tajam. Ya. Maka saya terbaca beberapa hari lepas dalam TikTok. Dia kata antara punca orang jadi terlibat dan memandang perkara itu sebagai biasa-biasa je, tak dianggap satu perkara yang besar, yang hina, yang keji. Mereka akan mulakan dengan mengubah nama. Mengubah nama. Ya, dia tak panggil lagi khamar. Dia panggil minuman keras. Kalau di negara jiran kita dia panggil miras. Miras, singkatan kepada minuman keras. Kalau arak dia panggil masyrubat ruhiyah. Oh, lagi dahsyat. Minuman ruh. Dia bagi sedap. Jadi tak perlu tukar. Ya. Kalau zina, sebutlah zina. Janganlah sebut apa tu? Persetubuhan haram lah. Perhubungan seksual luar nikah lah. Sebut zina. Kalau babi, sebutlah babi. Babi, gitu. Tak perlu tukar-tukar kepada khinzir bagi lembut dia gitu ya. Baru-baru ini ada gigolo, bapa ayam yang berniaga video lucah. Lebih 20 orang perempuan. Masuklah isteri orang yang dijual videonya. Dipanggil hot babi ke hot daddy. Hot daddy. Tak payah panggil lah. Panggil penzina. Bagi nampak keji sikit. Istilah-istilah tu penting sebenarnya. Dulu kita panggil mak motor tu mak rempit. Katanya mak rempit ni jadi mulia pula. Nama mak rempit, hebat. Sekarang ni dalam media saya tengok diguna pelesit lempit. Pelesit rempit. Pula. Baru dia tahu. Baik. Jadi setiap kullu muskirin khamrun. Wa khamrun kullu ma khamara al-aql. Semua yang menghilangkan akal. Menghilangkan fungsi akal maksudnya. Dia minum tu jadi mabuk. Tak ketahuan. Ya. Tidur tepi jalan. Saya baca dalam kitab. Sebuah kitab. Orang minum arak. Di tengah kota Baghdad. Dia kencing. Dia ambil air kencing tu. Dia berwuduk dengan air kencing tu. Habis basah. Muka dia, janggut dia, dada dia dengan air kencing. Berwuduk dengan air kencing dia. Jadi dia menurunkan darjat manusia itu sehingga ke lebih hina daripada binatang. Orang-orang yang duduk di sini, saya tengok dalam media, dalam YouTube, namanya, dia kata dia suka di Malaysia. Tak macam di negara dia, penuh dengan orang mabuk. Orang mabuk. Bila mabuk, kencing merata-rata. Bila kencing merata-rata, hancing.
tuan-tuan pergi ke Perancis, pergi ke Paris, pergi ke England, hancing. Sebab pemabuk-pemabuk ni kencing. Ikut dan, ikut di tepi jalan. Begitulah nasibnya orang minum arak ni. Jadi, apa hukumannya? Ni hukuman meminum arak. Hukuman orang yang meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, itu dia. Jika ia orang yang merdeka, bukan hamba, dipukul 40 kali. Dan jika ia hamba, dipukul 20 kali. Dan harus dipukul 80 kali. Itu hadnya. Ya. Pernah Sayyidina Osman memerintahkan hukuman had minum arak ni kepada seseorang. Ada namanya tapi kita tak payah sebutlah. Dan ada seorang sahabat yang mengiranya. Ya. 38, 39, 40. Kata Sayyidina Osman, cukup. Cukup dari situ. Kerana Nabi SAW menyebat dengan sebatan 40 kali. Sayyidina Abu Bakar juga. Dan Sayyidina Umar 80 kali. Dan semuanya itu sunnah, kata Sayyidina Osman. Tapi yang ini lebih aku sukai. Maksudnya hanya setakat 40. Jadi boleh sampai 80 sekiranya imam atau pemimpin, qadhi, hakim melihat perlu. Kalau tidak pun makin teruk, makin orang tak takut, tak merik dan sebagainya. 80. Kalau hamba, paruhlah daripada hukum orang merdeka. Baik. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Apabila Nabi ditanya tentang beberapa jenis minuman seperti al-bit'u dan al-mirzu. Ya. Al-bit'u ni dibuat daripada madu. Al-mirzu ni dibuat daripada gandum ataupun jagung, ya, daripada bijirin. Faqala Nabi SAW, awa muskirin huwa, mabuk tak? Mabuk tak? Qala na'am. Ya, kata yang bertanya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram. Ya. Inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan, sungguhnya bagi Allah SWT itu ada janjinya. Liman yashrabul muskira, bagi sesiapa yang minum yang memabukkan, ayyasqiyahu min tinatil khabal, untuk diberi minum kepadanya tinatul khabal. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apa dia tinatul khabal tu? Qala araqu ahlin nar, peluh ahli neraka, au usarati ahlin nar, ataupun perahan daripada penduduk neraka. Apa yang keluar, misalnya kalau nanah-nanah lah, kalau peluh-peluh lah, ya, riwayat Muslim. Maksudnya orang yang minum arak ni nanti di akhirat akan minum apa yang keluar daripada tubuh penduduk penghuni neraka.
peluh. Ya, kalau yang berzina itu akan keluar nanah daripada kemaluan mereka yang sangat busuk, menyakiti ahli neraka. Yang minum arak ni dipaksa minum pula. Kalau baunya saja pun dah menyakiti, mengazab penduduk neraka, dipaksa minum pula. Itu janji Allah SWT bagi yang minum yang memabukkan. Dijalankan hukuman yang tersebut itu manakala naik saksi oleh dua orang lelaki mengatakan seseorang itu telah minum yang tersebut itu, atau orang yang minum itu sendiri mengaku meminum. Ya. Ada beberapa cara menentukan seseorang itu telah melakukan jenayah minum arak dan dikenakan hudud. Yang pertama, dibuktikan secara saksi. Ada bukti dia. Ada bukti. Dan dua orang lelaki yang Islam, baligh, adil dan tidak melakukan perkara-perkara yang mencacatkan muru'ah maruah dia. Dan ataupun dia mengaku sendiri. Ada dua lah. Satu, dia tegakkan bukti, mendatangkan dalil, dan atau pengakuan orang yang minum arak itu sendiri. Itu cara ditetapkan. Dadah macam mana dadah? Hukum dadah. Baik. Hukum dadah ni dia masuk hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Dia tak masuk hukum minum arak. Walaupun dadah ni pun menghilangkan akal tak? Dia tidak termasuk dalam hukum hudud lah. Dia masuk dalam hukum ta'zir. Terserahlah kepada pihak berkuasa untuk menentukan bagaimana hukum isak dadah ni. Hukuman mencuri. Berapa minit 3 minit. Baik. Ada tuan-tuan nak tanya? Sebelum kita masuk ke hukuman mencuri ni, rasanya selepas raya lah. Tak? Apa dia mencuri? Mencuri ialah mengambil harta sesuatu yang halal, bukan babi, bukan arak contoh. Di belakang pengetahuan tuannya, dan harta itu diletakkan di tempat yang sepatutnya, disimpan di tempat yang sepatutnya. Ya. Kalau duit simpan dalam peti. Kalau disimpan tempat lain, tempat yang terdedah kepada risiko untuk diambil dan sebagainya, maka tidak sabit kesalahan hak tu. Buah durian. Buah durian jika sudah disimpan di dalam storenya,
tempat, maka dikira mencuri, kena had. Kalau di bawah pokok, masih tidak dikenakan had. Tapi bukan bererti bebas tak kena ni. Ya. Tuan-tuan jangan silap faham. Tak, tuan-tuan jangan silap faham. Dia ada hukuman ta'zir pula. Faham tak? Jadi, ada hukuman ta'zir. Macam juga liwat tu tadi. Dia kalau isteri lepas, macam orang yang salah faham tu. Dia kata, oh isteri tak kena pula. Dah, bukan. Kanak-kanak yang mencuri, budak-budak yang bawah umur, dia tak kena hukum potong tangan. Tapi bukan bererti dia lepas daripada kena hukum. Ada lagi hukuman ta'zir. Ta'zir ni lah yang kena. Dia misalnya kurma. Ada. Bila kurma itu sudah disimpan, dia ambil dan disimpan, dia akan kena had. Sebab itu dipesan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hudud mastata'tum. Elakkan hudud ini semampu kamu. Maksudnya jika sekiranya ada sahaja perkara yang mendatangkan syubhat, jatuh lalu daripada hukum hudud. Kerana hukum hudud ni sangat tegas dan keras sebenarnya. Ya, bila ada sahaja keraguan, terus jatuh. Supaya apa? Untuk melindungi sebenarnya. Jatuh. Tak dikenakan hukum hudud. Tetapi bukan bererti dia bebas daripada hukuman. Masih lagi ada hukuman ta'zir. Tengok degil sangat banyak kali ni. Hukuman ta'zir dia penjara 30 tahun. Contoh. Parah. Kegana? Boleh. Mengikut kepentingan semasa yang dipikirkan oleh pihak pemerintah. Baik. Kanak-kanak di bawah umur yang mencuri ataupun terlibat dengan hukuman hudud, kisah dan sebagainya, bukan mereka lepas ya. Mereka boleh dikenakan hukuman di bawah ta'zir pula. Gitu. Dan apalagi syaratnya, melepasi nisab. Nisab. Kalau curi coklat sebiji tak kena. Contoh. Tak. Tak kena hudud Dosa tetap dosa. Kemudian kalau perangai duk mencuri semua, dia pergi ke ta'zir pula. Dia 3,5, bukan setengah, suku dinar bersama dengan 3 dirham. Suku dinar ke atas baru dikenakan had. Itu punya had dia. Baik. Kita sambung lagi lah insya-Allah pada masa-masa yang akan datang lepas raya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu